Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan proaktif pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi AITI dalam menerbitkan dokumen garis panduan diharap dapat membantu organisasi di negara ini mengendalikan keperluan di bawah Perintah Perlindungan Data Peribadi PDPO. Garis panduan tersebut menyediakan langkah praktikal dan penjelasan dalam membantu organisasi di negara ini melaksanakan perintah tersebut secara efektif dan bertanggungjawab bagi amalan perlindungan data. Perkara tersebut di antara yang ditekankan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa ucap tama pada Majlis Perasmian Persidangan dan Pameran Masa Depan Digital. Acara berlangsung di setiap poin berakas. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga berkata, bagi melengkapkan orang ramai dengan pengetahuan dan kesedaran, usaha sedang dipertingkat bagi melindungi dan mendidik para pengguna dari maklumat dan berita palsu. Oleh yang demikian, pelancaran Waspada BN iaitu platform semakan fakta bertujuan mengesahkan maklumat dan berita yang diterima di media sosial. Waspada.bn, an initiative under AITI, will commence for now with an Instagram page, making it easier for the public to follow and be updated via Instagram. Inshallah, by early 2026, Waspada.bn will be expanded as a website enabling a more comprehensive layout of information for the public to refer to against misinformation and fake news. Persidangan menumpukan kepada memastikan bahawa transformasi digital bertambah baik, bukannya menjejaskan kepercayaan orang ramai. Juga diadakan pameran mini memaparkan penyelesaian inovatif dan inisiatif utama agensi kerajaan dan sektor swasta. Persidangan Mufti-Mufti Serantau menjadi platform bagi mengenal pasti peluang kerjasama antara institusi-institusi fatwa serantau dan usaha memperkukuh kewibawaan institusi fatwa. Berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, persidangan diadakan sempena 60 tahun penubuhan institusi fatwa di negara Brunei Darussalam. Dengan tema memartabatkan fatwa, persidangan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Persidangan dihadiri oleh para mufti dari negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Kemboja dan Thailand. Objektif utamanya adalah sebagai platform perkongsian pandangan dan pengalaman para mufti serantau. Persidangan dianjurkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Persidangan antarabangsa Mazhab Syafi'i berakhir dengan sesi muzakarah ulama Nusantara Mazhab Syafi'i yang dihasrat menjadi wadah medan perbincangan terbuka para ilmuwan mengenai perkembangan mazhab secara lebih mendalam. Muzakarah tersebut berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dalam pembentangannya antara lain menekankan keperluan memperkasa otoriti keagamaan tradisional dengan latihan teknologi dan strategi komunikasi digital agar tetap menjadi rujukan utama di tengah gelombang maklumat terbuka. Bidang kepetuaan Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD bagi pihak Kerajaan Negara Brunei Darussalam mendapat penghormatan dan keistimewaan untuk menyerahkan surat penyertaan ke Konvensyen FAL. Majlis penyerahannya berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO di United Kingdom.
Penyerahannya disempurnakan oleh Kapten Bersara Zil Husam bin Haji Abdul Rahman, Ketua Eksekutif MPABD, kepada Arsenio Dominguez, Setiausaha Agong IMO. Dalam ucapannya, Ketua Eksekutif MPABD menekankan komitmen negara meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam kemudahan maritim. Juga hadir Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruh Jayatinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Sebagai usaha meningkatkan kesedaran generasi muda terhadap kepentingan penggunaan air secara berhemat, Jabatan Perkhidmatan Air Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Jabatan Majlis Mesyuarat Negara menganjurkan program penjimatan air. Program yang berlangsung di Sekolah Rendah Dato' Marsal Lambak Kanan itu disertai oleh 198 pelajar dan guru sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Daud bin Jihan dan Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program antaranya diisi dengan pembentangan pendidikan oleh pegawai Jabatan Perkhidmatan Air dan aktiviti interaktif bersama pelajar. Program memberi peluang kepada para pelajar untuk memahami secara lebih dekat peranan mereka dalam menyokong usaha pemeliharaan sumber air negara melalui amalan bertanggungjawab dan beretika. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama golongan masyarakat antaranya terdiri daripada anak-anak yatim, ahli-ahli pusat kegiatan warga emas, Persatuan Orang Keperluan Khas dan Persatuan Wanita mengadakan solat sunat hajat berjemaah serta merafakkan doa khas kesihatan dan kesejahteraan dan solat fardu asar berjemaah secara serentak di masjid-masjid utama di keempat daerah. Acara serupa juga diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Penyertaan golongan sasaran dan rakan-rakan strategik Jabatan Pembangunan Masyarakat mencerminkan pendekatan inklusif kerajaan serta keprihatinan masyarakat terhadap raja yang dikasihi. Laporan dari Tanah Suci. Sebagai ikhtiar memohon keberkatan dan dipermudahkan semua urusan ibadah dan pengurusan haji, Majlis membaca ratib al-atas dan doa selamat diadakan di Makkah Al-Mukarramah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran. Hari Arafah merupakan kemuncak ibadah haji dengan semua bakal haji dari seluruh dunia berhimpun di Padang Arafah mulai gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar keesokan harinya. Dalam pada itu, pegawai pejabat urusan jemaah haji bersedia sepenuhnya untuk memastikan agar keperluan dan kebajikan jemaah haji negara terjaga sepanjang menjalani kemuncak ibadah di Tanah Suci. Sesi penerangan dan taklimat kesihatan giat dilaksanakan oleh pihak kesihatan negara Brunei Darussalam yang berada di Tanah Suci dengan fokus utama iaitu langkah-langkah pencegahan strok haba. Sesi penerangan diadakan ketika keadaan cuaca panas melanda Makkah Al-Mukarramah. Strok haba adalah satu condition manakala jemaah itu tidak dapat lagi mengawal suhu tubuh badan dengan secara automatik dan akan melanjut meningkat kepada suhu yang akan membahayakan dan akan menjejaskan segala fungsi-fungsi di dalam tubuh badan seperti fungsi degupan jantung dan mental status, dan kalau berlanjutan akan menyebabkan multi organ failure. Oleh kerana itu, perubatan haji memang menekankan supaya jemaah kerap meminum banyak air dan membuat perkara-perkara yang untuk melindung daripada matahari dan untuk menurunkan suhu tubuh badan seperti memakai spray dan berlindung di dalam kemah.
Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha Sabtu ini. Sambutan tersebut sangat signifikan dengan umat Islam di seluruh dunia yang akan melaksanakan ibadah korban untuk diagih-agihkan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam temu bual bersama RTB, Dr. Hafini bin Mahmud, pensyarah Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, mengongsikan selain nilai rohani, pelaksanaan ibadah korban juga mencerminkan nilai sosial dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dengan berkorban ini, ia akan memupuk antipatinya, memupuk sikap pemudulian terhadap masyarakat kerana daging itu akan diagihkan kepada masyarakat dan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebagaimana kita tahu, membeli binatang korban ini untuk dikorban bukannya murahlah masanya. Jadi tani berkorban dari segi harta dan juga jiwa tani. Dan seterusnya adalah melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya dan rezekinya yang diberikannya kepada petani dan menyemai dan menanamkan sifat murni ke dalam orang yang berkorban itu. Sekolah Al-Falah, Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Sekolah Menengah Saidina Hassan dan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha kumpulan 1 masing-masing menjuarai peringkat akhir pertandingan kiraat zikir dan kiraat selawat bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara 2025. Penyampaian hadiah diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, penolong pengarah pendidikan co-curriculum. Dianjurkan oleh bahagian kegiatan kerohanian Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, pertandingan bertujuan meningkatkan penguasaan kiraat zikir dan selawat dalam kalangan pelajar. Persidangan rangkaian kajian Borneo ketiga anjuran Universiti Brunei Darussalam berakhir dengan majlis penutupan. Tahun ini, persidangan mengetengahkan tema Transformasi Bandar Pintar, Biodiversiti dan Rantaian Bekalan Hijau di Borneo. Persidangan mengumpulkan ahli akademik, perwakilan universiti, profesional dan penjawat awam di rantau ini. Penganjurannya menjadi platform kerjasama yang merungkai strategi transformatif dan peluang masa depan bagi Borneo. Para peserta yang mengikuti Minggu Penemuan Cendawan Spora kepada Sains Anjuran Bersama Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam dan Jabatan Perhutanan mengadakan sesi praktikal penyediaan spesimen cendawan di Pusat Biodiversiti Tropika di Sungai Liang, daerah Blight. 43 peserta dibawa ke aktiviti lapangan bagi meneroka cendawan di kawasan Pusat Biodiversiti Tropika. Cendawan tersebut seterusnya akan dibawa ke makmal dan dikaji dengan lebih terperinci. Hutan yang masih intact dan ianya merupakan kawasan yang sering digunakan oleh penuntut dari UBD untuk membuat kajian, buat latihan lapangan dan juga salah satu daripadanya adalah kerana yang ini adalah kolaborasi dengan Jabatan Perhutanan yang mana di sini pun terdapat banyak pakar-pakar dan sumber untuk kami mempelajari tentang cendawan-cendawan di kawasan ini. Rasanya macam Hinda pernah lihat kami sentiasa lintas-lintas di hutan apa, tapi tidak pernah melihat macam benar-benar melihat the mushroom apa itulah atau fungi. Jadi macam sudah lihat macam rupanya banyak spesies lain, bukannya macam satu-satu saja. Yang paling menarik sekali tentang kulat ini yang saya baru pelajari adalah kulat yang dapat glow in the dark dalam keadaan yang gelap sama kulat yang dapat dimakan. Separuh jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Muara ditutup sementara. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan sementara separuh jalan bermula dari Jejambat Berakas hingga pusing keliling Muara
adalah disebabkan kerja-kerja menanda garis jalan. Dalam pada itu, kerja-kerja pemasangan kabel juga akan dijalankan di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin hala daerah Temburong. Jalan lencongan disediakan. Para pengguna dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang telah ditetapkan. Kerja-kerja pemasangan kabel dilaksanakan sehingga 10 Julai.